Saudara, 2024 merupakan antara tahun paling panas Singapura dengan suhu secara purata mencecah 28.4 darjah Celsius menurut data Perkhidmatan Kaji Cuaca Singapura. Angka itu 0.6 lebih tinggi daripada purata jangka panjang untuk tempoh 30 tahun dan sama dengan suhu yang dicatat pada tahun paling panas dalam rekod Singapura, iaitu 2016 dan 2019. Ayuh kita singkap keadaan cuaca tahun lalu. Pada bulan paling panas adalah April dengan purata suhu 1.2 darjah Celsius lebih tinggi daripada purata jangka panjang. Ia juga sama dengan suhu terpanas yang pernah dicatat pada April 2016. Bahang panas kemudian berterusan dengan cuaca kering pada 2 minggu terakhir Julai. Ia juga merupakan Julai paling panas yang pernah disaksikan dengan purata suhu setinggi 29.3 darjah Celsius. 2024 juga merupakan tahun yang paling banyak menerima hujan dengan curahan air hujan secara purata melebihi 2,700 mm. Angka itu sekitar 8% lebih tinggi berbanding purata jangka panjang. Musim hujan turut menurunkan suhu pada awal 2024 dengan bulan Januari mencatat curahan air hujan terbanyak serta suhu terendah. Menurut Perkhidmatan Kaji Cuaca Singapura, fenomena El Nino menyumbang kepada suhu yang lebih panas di sini sepanjang tahun lalu selain musim hujan yang tiba lebih awal. If we do nothing to reduce our greenhouse gas emissions, then globally our temperatures are supposed to rise some 5 degrees centigrade. But Singapore warms faster than the global average. And that is because of the urban heat island effect, where we've removed vegetation and replaced it by concrete. And that means instead of a 5 degrees C temperature, it'll be greater than that. Jadi, saudara, kawasan mana yang paling panas tahun lalu? Pada 26 April, stesen cuaca di Paya Lebar merekodkan suhu tertinggi iaitu 36.4 darjah Celsius. Stesen di Lim Chu Kang pula menyaksikan curahan hujan paling rendah dengan purata tadahan hujan sekitar 18 mm pada Julai. Angka tersebut jauh lebih rendah berbanding purata curahan air hujan yang dicatat di merata Singapura pada bulan Julai iaitu melebihi 80 mm. Sementara itu, suhu terendah dicatatkan di kawasan seperti Newton, Admiralty dan Pulau Ubin pada awal tahun lalu. Paya Lebar juga menyaksikan suhu terendah harian pada 2024 iaitu sekitar 21 darjah Celsius pada 12 Julai. Mereka yang sering ke Taman East Coast juga mungkin merasakan tambahan tiupan angin tahun lalu. Stesen cuaca di kawasan itu mencatatkan tiupan angin paling kencang untuk 2024 dengan kelajuan melebihi 80 km sejam. Keputusan GCEO yang dikeluarkan hari ini menunjukkan sekitar 87.7% pelajar lulus sekurang-kurangnya 5 mata pelajaran dalam peperiksaan tahun lalu. Ia meningkat sedikit berbanding 86.8% pada tahun sebelumnya. Daripada lebih 22,600 pelajar yang menduduki periksaan tahun lalu, sekitar 19,880 lulus sekurang-kurangnya 5 mata pelajaran. Pelajar yang lulus sekurang-kurangnya 3 subjek meningkat sedikit daripada 96.7% pada 2023 kepada 97.3% tahun lalu. Bilangan pelajar yang lulus sekurang-kurangnya 1 subjek pula kekal pada 99.8%. Pelajar yang ingin mohon ke maktab rendah Institut Milenial, Politeknik dan ITE boleh melalui latihan kemasukan bersama JAE. Pendaftaran dibuka dari jam 4 petang tadi hingga 4 petang 15 Januari. Mendapatkan bacaan lebih tepat mengenai paras penyakit kuning bagi bayi yang baru lahir tanpa perlu keluar rumah. Ini mungkin tercapai menerusi sebuah aplikasi yang sedang dikembangkan khusus buat warna kulit bayi Asia. Hasil ujian awal yang dijalankan bagi fasa perintis amat menjanjikan. Hampir 550 bayi menjalani saringan menerusi aplikasi itu. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan ujian darah. Menurut para pengembang aplikasi tersebut, kesemua kes penyakit kuning yang ketara berjaya dikesan.
Penyakit kuning atau jaundice menjejas 3 daripada 5 bayi yang baru lahir dan lebih daripada 4 dalam 5 bayi pramatang. Pengesanan awal amat penting bagi pengembangan otak dan pembangunan bayi. Namun selain kos, pemeriksaan untuk penyakit kuning mengambil masa dan tenaga. Bayi yang baru lahir lazimnya perlu dibawa ke klinik atau hospital sekitar 5 kali dalam tempoh 3 minggu pertama untuk tujuan pemeriksaan. Dan sesi pemeriksaan sedemikian boleh mendedahkan bayi kepada penyakit yang tersebar melalui udara. Lantas, satu aplikasi baru sedang dicipta oleh Poliklinik Sing Health, Hospital Besar Singapura dan Agensi Teknologi Kesihatan Synapse. Tidak seperti jenis alat sedia ada selain titik rujukan di dahi, aplikasi terbaru ini turut memeriksa dada dan perut bayi. Ini selaras dengan corak penyebaran jaundice dari atas ke bawah. Aplikasi ini juga ditumpukan untuk mengesan penyakit kuning bagi pelbagai warna kulit yang terdapat di Singapura. Dalam masa setahun setengah, aplikasi ini akan digunakan untuk memeriksa sekitar 2,000 bayi termasuk di luar persekitaran klinikal. Projek perintis ini bakal melibatkan hospital kanak-kanak dan poliklinik. We all understand the challenges that parents face, including a lack of sleep. Some mothers may be facing pain from a Caesar wound. Some even have mood swings and also postpartum blues. All these stressful kind of period that actually make me wonder, is there a better way that we can do things to allow parents to check jaundice accurately in the safety and comfort of their homes? Lebih 30% rakyat Singapura bimbang bakal kehilangan pekerjaan mereka dalam tempoh 3 bulan akan datang. Demikian menurut dapatan sebuah tinjauan yang dilakukan Gerakan Buruh Negara NTUC. Meskipun perangkaan itu lebih rendah berbanding 40% yang dicatat tahun lalu, Setiausaha Agung NTUC Ng Chee Meng berkata adalah penting untuk mengambil tindakan proaktif dan meningkatkan inovasi serta transformasi perniagaan. Antara usaha terbaru adalah sebuah program pementoran di mana pekerja di pelbagai peringkat kerjaya daripada graduan muda hinggalah golongan karyawan boleh mendapatkan bantuan daripada lebih 1,100 pembimbing. Ini penambahan kepada rangkaian usaha sedia ada seperti pembimbing kerjaya maya yang dijana kecerdasan buatan AI. Alat-alat digital ini boleh dengan pantas menganalisis biodata pekerja, mengenal pasti jurang kemahiran dan menyarankan kursus-kursus relevan. Ini agar pemohon kerja boleh menyiapkan diri dengan lebih baik lagi bagi merebut peluang baru. I say we take proactive action. And NTUC has actually done so even 5 years ago when we surveyed the Industry 4.0 landscape that the new technologies would disrupt industries. It will lend great anxieties, but it will also afford a small country like Singapore new opportunities to disrupt and take advantage of those technologies. Menghasilkan 200 rambut palsu untuk para pesakit barak, menciptakan peluang buat mereka dengan keperluan khas serta menyediakan persekitaran lebih inklusif buat pelajar autisma. Inilah antara projek di bawah skim Kepimpinan Belia Nasional. Program Anugerah Pencapaian Belia Kebangsaan NYAA bertujuan menggalak golongan belia untuk memupuk sikap bertanggungjawab kepada masyarakat. Lebih 200 belia menerima anugerah emas NYAA hari ini daripada Presiden Tharman Shanmugaratnam. Menerusi program itu, para peserta mengambil bahagian dalam pelbagai kursus dan projek yang membina nilai-nilai terpuji. Mereka juga diberi peluang untuk memimpin projek-projek kemasyarakatan. Anugerah ini sangat bermakna bagi saya kerana ia mengiktirafkan sumber kerja keras saya dan juga untuk saya mencapaikan kecemerlangan dalam bidang sukan. Saya rasa anugerah ini tidak hanya melambangkan pencapaian saya, tetapi juga ia menggalakkan saya untuk memberi sumber positif bagi masyarakat kita.